Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam subjek geografi tingkatan 2, iaitu bab yang terakhir, iaitu bab 10, teknologi hijau. Baik, apakah yang akan pelajari dalam bab ini? Ialah yang pertama adalah pelajar boleh menyatakan konsep teknologi hijau. Yang kedua, menerangkan ciri-ciri produk teknologi hijau. Yang ketiga, menunjukkan contoh produk. Yang keempat, membahaskan kepentingan. Dan yang kelima, mencadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Baik, sedikit pengenalan pengurusan sumber semula jadi. Yang tidak terancang membawa kemudaratan kepada alam sekitar. Jadi jika sumber semula jadi ini tidak diuruskan dengan baik, kualiti hidup manusia dan alam sekitar akan terjejas. Justru itu, pendekatan yang kritis dan holistik seperti teknologi hijau amatlah penting bagi menjamin kualiti hidup dan pengekalan sumber yang berterusan. Baik, kita teruskan kepada 10.1, iaitu konsep teknologi hijau. Apakah yang pelajar faham tentang teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Jadi aplikasi teknologi hijau selaras dengan konsep pembangunan lestari. Seterusnya, pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa, tanpa menjejaskan keperluan generasi masa hadapan. Jadi kita bertanggungjawab memastikan supaya generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup seperti yang kita nikmati sekarang atau lebih baik lagi. Jadi teknologi hijau mempunyai matlamat, antaranya adalah yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan. Yang kedua, mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Yang ketiga, melindungi ekosistem semula jadi. Dan yang keempat, menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Jadi inilah dia 4 matlamat teknologi hijau. Baik, kita teruskan kepada ciri-ciri produk teknologi hijau. Kita lihat yang pertama, boleh dikitar semula atau melalui amalan 5R. Ingat lagi 5R Rethink, reuse, reduce, apa lagi? Recycle. Yang kedua, menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Ini juga adalah ciri-ciri teknologi hijau. Yang ketiga, berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Yang keempat, kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah ataupun sifar. Apalagi ciri produk teknologi hijau? Yang kelima, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Yang keenam, mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Mudah digunakan. Yang keenam, piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Yang ketujuh, menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Dan yang ke-8, reka bentuk sesuatu produk haruslah berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Maksudnya ada inovasi yang dijalankan untuk menambah baik lagi produk tersebut. Dan yang ke-9, penghasilan produk telah melalui proses inovasi.
inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Okey, itulah dia ciri-ciri produk teknologi hijau. Kita ada 4, 8, 9, 10 Jadi sepatutnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okey. Silap sepatutnya di sini 7. Okey, cikgu padam dulu ni. Jadi sepatutnya 10. Okey, sepatutnya kita ada 10. Okey. Jadi cikgu tulis semula di sini ada yang ke-7, 8, 9, 10. Jadi sebenarnya tak perlulah pelajar untuk menghafal ke 10 ciri produk. Cukup pelajar menghafal 3 ciri-ciri produk. Biasanya dalam soalan struktur dan juga soalan esei sekurang-kurangnya ada 3 isi. Baik, kita teruskan kepada 10.3 iaitu contoh produk. Okey. Contoh produk teknologi hijau. Baik, kita lihat ada 4 teras. Ni dia ada 4 teras utama teknologi hijau. Boleh nampak tak ni? Okey, baik. Yang pertama ialah tenaga. Okey. Jadi sebenarnya produk teknologi hijau ini boleh mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Kemudian mempromosikan kecekapan guna tenaga. Contohnya penggunaan kereta hybrid, kereta elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli ataupun NGV. Ini contoh-contoh untuk pengurangan bahan api fosil. Kita pergi kepada yang kedua iaitu dari segi ekonomi. Okey, sepatutnya produk teknologi hijau ini dia boleh meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contohnya industri fotovolta. Jadi apakah maksud fotovolta? Pelajar juga boleh merujuk kepada buku teks muka surat 153 fotovolta itu ialah sel yang terdapat dalam panel tenaga suria yang berfungsi menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik dan tidak memerlukan bateri secara berasingan. Okey, itu contoh, itu definisi kepada fotovolta. Baik, yang ketiga ialah teras dari segi alam sekitar. Produk teknologi hijau, tersasul pula ialah sepatutnya dia memberi kesan kepada alam sekitar secara minimum. Okey, contohnya produk biodegradasi dan juga baja kompos. Okey, jadi maksudnya dia sepatutnya tidak memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Okey, yang keempat, dari segi sosial, jadi sepatutnya produk teknologi hijau ini dia boleh mempertingkatkan kualiti hidup rakyat. Contohnya penggunaan bekas makanan mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam. Jadi ini semua adalah contoh produk teknologi hijau. Okey, dari segi tenaga, dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Kita teruskan kepada 10.4 iaitu kepentingan teknologi hijau. Jadi pembangunan dan penggunaan teknologi hijau yang lebih meluas mampu memacu sektor pembinaan negara ke tahap yang lebih maju dan mesra alam. Okey, jadi kita lihat yang pertama dari segi sosial, meningkatkan kualiti hidup. Okey, seterusnya meningkatkan kemudahan infrastruktur, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat, meningkatkan kualiti udara, maksudnya tidak ada pencemaran udara ataupun mengurangkan pencemaran udara. Kemudian mengurangkan peningkatan suhu dan mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, sebab kita tahu pencemaran bunyi boleh menyebabkan terganggu, manusia boleh terganggu, hidupan lain pun boleh terganggu kalau ada pencemaran bunyi. Baik, yang kedua dari segi ekonomi, apakah kepentingan teknologi hijau?
Yang pertama, mengurangkan kos operasi. Okey. Yang kedua, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Yang keempat, meneroka peluang mengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Serta yang kelima, industri fotovolta menyumbang kepada pendapatan keluaran negara kasar ataupun KDNK. Kita lihat kepentingan yang ketiga dari segi menjana tenaga, di mana produk teknologi hijau ini merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar, ombak yang bersumberkan alam semula jadi. Jadi ini akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui, ya, seperti tenaga petroleum dan gas asli. Dan seterusnya, dari segi tenaga dapat mempromosikan kecekapan guna tenaga, selamat dan mesra pengguna. Kita teruskan kepada kepentingan yang keempat, dapat memelihara dan memulihara alam sekitar, di mana produk teknologi hijau ini dapat melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, dan yang kelima, mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Seterusnya 10.5 kita akan melihat apakah amalan berkonsepkan teknologi hijau. Okey, amalan berkonsepkan teknologi hijau ini boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Seterusnya, meningkatkan tahap kehidupan, memelihara ekosistem. Jadi apakah amalan-amalan tersebut? Yang pertama, dapat menjimatkan tenaga. Jadi kita boleh praktikkan penggunaan pencahayaan semula jadi. Okey, kita tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, tetapkan penyaman udara minimum, iaitu 24 darjah. Janganlah kita pasang aircon tu sehingga 16 darjah Celsius. Ini akan menyebabkan penggunaan tenaga yang banyak. Jadi yang pertama tadi ni, praktikkan penggunaan pencahayaan semula jadi ni, maksudnya pada waktu siang kita boleh membuka tingkap untuk mendapatkan udara dan cahaya. Jadi kurang kebergantungan kepada lampu, ataupun menggunakan tenaga elektrik yang lebih. Baik, kita pergi kepada nombor 2. Utamakan penggunaan bahan mesra alam. Mesra alam ni maknanya yang boleh dikitar semula, yang boleh diguna semula. Okey. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi, untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Gunakan kertas kitar semula. Galakkan penggunaan kereta hybrid, supaya kita tidak menggunakan petroleum yang boleh mencemarkan udara. Okey. Kemudian yang ketiga, pengurangan sisa. Sisa ni ialah sepatutnya kalau kita sebut sebagai sampah, tapi dalam geografi kita sebut sisa, kerana sepatutnya sampah itu mungkin boleh dikitar semula, boleh diguna semula. Jadi kita tidak boleh terus mengkategorikan buangan itu sebagai sampah, kerana dia boleh dikitar semula. Okey, baik. Meminimumkan penggunaan lampin pakai buang untuk mengurangkan sisa pepejal. Jadi kalau boleh kita gunakan lampin yang boleh dibasuh dan diguna semula supaya mengurangkan jumlah sampah. Kuatkuasakan pengasingan sisa pepejal. Isi rumah secara berperingkat. Maksudnya apabila kita membuang sisa di rumah, kita jangan terus jadikan dia ataupun buang dia ke dalam satu tong sampah. Kita campur semua, kaca, plastik, aluminium, kemudian sisa makanan. Jadi sepatutnya kita perlu mengasingkan sisa-sisa ini, supaya kita boleh mudah untuk kita kitar semula. Yang keempat,
zon bebas asap rokok ya. Jadi kita perlu tetapkan kawasan larangan merokok ya, seperti yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Terutamanya sekarang sudah dikuatkuasakan tidak boleh merokok di kawasan kedai makan ya. Biasanya di kawasan hospital sebelum ini ya. Kawasan hospital, kawasan sekolah, kawasan-kawasan awam ya. Jadi rondaan dan kompaun perlu dikeluarkan kepada perokok yang melanggar kawasan zon bebas asap rokok. Luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok. Yang kelima, dari segi pengangkutan, amalkan penggunaan pengangkutan awam ataupun kita berkongsi kenderaan. Gunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Okey. Dan yang ketiga, menggalakkan penggunaan basikal ataupun berjalan kaki ke sekolah atau ke pejabat ya, terutamanya kawasan-kawasan yang dekat lah. Okey. Dan yang keenam, penjimatan air ya. Ini juga adalah amalan berkonsepkan teknologi hijau di mana kita boleh memastikan pilih air ditutup dengan betul ya, supaya tidak berlaku pembaziran. Buat aduan segera jika ada kes kerosakan atau kebocoran paip yang kita dapati. Okey, kemudian yang ketiga, kita tada air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, menyiram pokok Jadi kita dapat menjimatkan penggunaan air paip. Jadi inilah dia 66 amalan ya, amalan berkonsepkan teknologi hijau. Jadi ini semua kita boleh sama-sama amalkan dan menyokong konsep teknologi hijau. Baik, ada lagi yang ketujuh ialah amalan 5R. 5R tadi kita dah belajar 5R, rethink, reuse, repair, recycle, semua tu. Okey, di mana kita juga boleh gunakan tong kitar semula. Galakkan pengedaran dokumen secara elektronik supaya kita kurang menggunakan kertas. Cetak atau membuat salinan pada kedua-dua belah muka surat Jangan kertas tu kita dah guna sebelah dan kita terus buang Jadi sebelah tu yang kosong sepatutnya kita boleh gunakan. Kemudian yang ke-8, perkhidmatan makanan. Gunakan pembungkus makanan yang mesra alam maksudnya yang mudah untuk dilupuskan. Bawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman supaya mengurangkan penggunaan plastik, penggunaan polistiren. Kemudian elakkan penggunaan botol air plastik yang tidak boleh diguna semula. Sebab biasanya botol air plastik lepas diguna kita akan terus buang dia Jadi ini akan menambahkan sisa. Jadi lebih baik kita gunakan mungkin botol kaca ataupun botol yang botol biodegradasi seperti dalam gambar ni Jadi kita boleh gunakan dia berkali-kali. Seterusnya yang ke-9, dari segi landscape, kita boleh menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah dan bangunan Jadi pastikan sistem perparitan juga berfungsi dengan baik. Jadi inilah 9 amalan 9 amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Jadi jika kita lihat di sini ada imbas kembali sebelum kita habis. Kita telah mempelajari tentang konsep teknologi hijau, kemudian ciri-ciri produk teknologi hijau, kepentingan teknologi hijau, amalan teknologi hijau dan juga contoh produk teknologi hijau. Jadi cikgu harapkan apa yang telah cikgu kongsikan pada semua pelajar pada hari ini adalah bermanfaat dan membantu pelajar untuk memahami tajuk teknologi hijau. Okey, jadi cikgu galakkan pelajar untuk membuat ataupun menulis nota bagi menambahkan lagi kefahaman dan ingatan terhadap fakta-fakta yang ada. Dan banyakkan membuat latihan jawab semua soalan-soalan dalam modul yang disediakan. Baik, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.